الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ini kita seperti kebiasaannya tak ada kuliah malam Ahad, tapi kita dengan izin Allah Ta'ala adakan kuliah khas lah lebih kurang pada malam ini untuk mengisi masa kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat, kan? Masa ni kalau kita tak guna untuk kebaikan, dia akan dihabiskan dalam perkara yang paling kurang lara. Paling kurang lara. Sebab dalam hidup orang beriman ni ada benda yang Tuhan tulis sebagai pahala, ada benda yang Tuhan tulis sebagai dosa. Di antara itu ada benda yang tak dinilai sebagai dosa, tak dinilai sebagai pahala, yang termasuk dalam perkara-perkara yang disebut sia-sia atau dalam istilah kita lara, kan? Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu salah satu perangai mereka daripada benda-benda yang lara ini, mereka berpaling, tidak terlibat, walaupun perbuatan itu tidak berdosa. Seperti sembang. Sembang ni bukan perbuatan yang berdosa, tetapi kalau bersembang tanpa tujuan, bersembang tanpa benda-benda yang bermanfaat, kosong, membuang masa, walaupun tak berdosa, tetapi dia termasuk dalam perkara-perkara yang melalaikan atau lara. Orang beriman, dia walaupun benda tu tak berdosa, tapi kerana sifat wara', kita dah sebut wara' kan. Salah satu perangai orang wara', dia tak berapa suka benda yang melalaikan, kan? Jadi kalau tak ada kuliah, kita boleh buat benda-benda yang lain, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Malam ini tuan-tuan, tajuk kita malaikat. Apa yang kita nak bincang malam ni tentang malaikat, kan? Kita nak dengar apa dia tu malaikat, apa cerita malaikat, apa kerja malaikat, kenapa Allah ciptakan malaikat. Apa yang kita nak bincang malam ni semuanya berkaitan dengan malaikat. Sebab benda ni bukan benda kecil. Malaikat dan perbincangan berkaitan tentang malaikat merupakan antara rukun iman yang wajib ke atas setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul. Salah satu daripada rukun, benda yang asas yang dia kena tahu, dan sekiranya manusia tak tahu, berdosa. Sebab benda yang melibatkan rukun ni tak ada alasan, melainkan kita kena ambil tahu. Dan benda yang berkaitan dengan malaikat ni, ramai daripada kalangan orang Islam agak terlepas pandang, sebab dia tak ada guna sangat dalam kehidupan dia, kan? Walaupun dia termasuk daripada salah satu rukun iman. Rukun iman sebagaimana yang Nabi bagi tahu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk. Jadi malam ini perbincangan kita berkaitan dengan malaikat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita tengok tentang malaikat. Malaikat ini secara maksudnya bila kita sebut siapa
dan apa itu malaikat? Di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan malaikat merupakan salah satu daripada makhluk Allah. Itu nombor satu. Bila sebut malaikat, benda yang kita kena faham, dia adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, bertujuan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana jin dan manusia. Dia makhluk yang Allah Ta'ala buat untuk beribadah kepada Allah. Dari sudut ni, fungsi atau tujuan dia diciptakan sama macam kita. Makhluk, tujuan dia sembah Allah. Jin dan manusia dari sudut ini sama. Kita dengan malaikat sama. Sama pasal apa? Pasal dia pun kena beribadah kepada Allah, kita pun kena beribadah kepada Allah. Mereka hidup. Malaikat ni hidup, berakal dan boleh bercakap. Cuma mereka ini berbeza dari sudut alam. Mereka bercakap, hidup, berakal, bergerak, tetapi tak sama tempat kehidupan mereka. Tempat kehidupan ni maknanya alam. Kita di mana? Alam kita dunia. Malaikat, sebagaimana yang disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran, malaikat alamnya, tempat tinggalnya adalah fis sama, di langit. Itu ada sedikit perbezaan antara mereka dengan kita. Malaikat juga berbeza dengan manusia dan jin kerana kedekatan mereka kepada Allah. Perbezaan antara malaikat dengan kita, antaranya dari sudut alam. Dia tak duduk di dunia, dia duduk di langit. Kedua, antara kita dengan malaikat, mereka lebih dekat dengan Tuhan. Dari sudut kedudukan, mereka makhluk yang tidak berjantina. Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Yang ni beza dengan kita. Tak ada malaikat wanita, tak ada malaikat lelaki. Tak ada. Manusia dan jin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita ada laki-laki, ada perempuan. Tuan-tuan tengok malam ni ada lelaki, ada perempuan. Begitu juga dengan jin, setan. Ada laki-laki, ada perempuan. Apa dalilnya? Sebagaimana Nabi ajar kita doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada jin laki-laki dan jin wanita. Doa ini menjadi dalil bahawa jin, setan, iblis, makhluk halus, hantu raya dan semuanya ada hantu jantan, ada hantu betina. Jadi cerita kata orang bini dia kena rogol, betul. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kan? Kita dengar ada orang kata bini dia kena tindih, bini dia kena rogol. Tak mustahil. Kerana jin ada laki-laki, ada perempuan. Kena liwat dengan jin, tak dengar lagi. Tak tahu lah. Tetapi adakah mustahil untuk jin ada masalah seksual macam manusia? Tak mustahil. Sebab mereka juga disebut dalam Quran beranak pinak. Ada keturunan dia. Maknanya mereka juga ada naluri nafsu. Jin dengan manusia tak banyak beza. Yang ni malaikat tak kongsi benda ni. Tak ada, dia tak ada. Mereka melaksanakan perintah Allah
tanpa membantah. Ini beza malaikat dengan kita. Malaikat tak pernah bantah walau sepatah. Sebab itu, apabila kita kenal malaikat, apa dia sifat dia? Dia tak pernah bantah. La ya'sunallaha wa yaf'alun ma yu'marun. Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat ini apabila kami perintah, mereka tak bantah. Mereka buat apa yang kami suruh. Ayat ini, sifat ini, perangai ini menjadi dalil bahawa iblis bukan malaikat. Cerita, dakwaan, kononnya iblis adalah malaikat tak betul dari sudut fakta. Sebab perangai iblis bantah perangai malaikat taat. Jadi kalau ada siapa main mengajak iblis ni asal malaikat, dia berbohong atas nama Allah dan Rasul. Dia berbohong. Dia menipu. Allah kata malaikat tak bantah. Macam mana kita boleh kata iblis malaikat? Ini penting kita kenal perangai malaikat. Kan? Jadi pasal ada orang mengaku dia malaikat di Indonesia, ada yang mengaku dia sebagai malaikat. Dia perempuan, dia malaikat. Mengaku macam-macam lah ni. Tuhan, Nabi, malaikat, jin, semua mengaku. Kan? Itu sifat malaikat. Nak lebih jelas, ini saya tak baca lah, tuan-tuan balik buat homework. Al-Anbiya 26 hingga 29. Al-Anbiya 26 hingga 29. Very clear. Tuhan describe satu persatu tentang malaikat. Apa hukum beriman dengan malaikat? Apa hukum dia? Boleh tak kalau kita nak ragu-ragu pasal tak pernah clear? Boleh tak kalau kita nak percaya tu, percaya sikit-sikit, tak percaya kemah-kemah, tak percaya banyak-banyak, kan? Dah orang pakat kata kita pun boleh jadilah kot, kan? Dia pun kata hang jangan duk buat jahat, malaikat duk ada kiri kanan. Boleh jadilah kot, tuai lah kot, barangkali ada lah kot. Apa hukum dia? Apa kesan dia kalau kita ada perasaan meragui kewujudan malaikat, keberadaan malaikat? Apa hukum dia? Kafir. Hukum dia mudah, kafir. Meragui, menolak, tak mempercayai, was-was, syak bahawa malaikat wujud, ada, menyebabkan orang yang sebegini kafir. Sebab percaya, beriman kepada malaikat itu wujud, ada, merupakan rukun iman. Menolak rukun iman, meragui rukun iman, tolak dengan ragu lain. Tolak tak percaya langsung 100%. Ragu ni mungkin 50, mungkin 70, mungkin 60. Ada juga sikit tak berapa nak kemah sebab tak clear. Sebab pelik sangat. Sekali kita tengok Nabi kata sayap malaikat kalau dia buka boleh tutup dunia ni. Benda apa tu? Boeing apa tu? Dia mungkin ada was-was, dia kafir. Sebab rukun iman ni dia tak boleh ada langsung keraguan. Tolak tu telah lah, ragu. Hang tolak tak? Tak. Tapi aku tak berapa nak boleh. Tak berapa. Tak berapa menyebabkan dia kafir. Dalilnya Al-Quran menyebut dalam suratul Baqarah, "Dzalikal kitab." Inilah Al-Quran. La raiba fih, yang tidak ada padanya keraguan. Kalau kamu ragu, kamu kafir. Ini iman. Iman ni dia tak boleh 70, 80, 90, 10 dia tak boleh. Dia mesti total, solid. Okey. Apabila kita sebut beriman kepada malaikat, kita mesti ada 4 perkara.
Bila kita sebut kita beriman kepada malaikat, yang pertama, mengaku malaikat ada. Itu, kena buat yang tu. Maknanya apa maksud saya ni? Kalau kita beriman dengan malaikat, apa yang kita nak kena buat? Pertama, mengaku kata dia ada. Cukup. Ada tak malaikat? Ada. Pas, satu. Nombor dua, meletakkan malaikat pada kedudukan yang Allah Ta'ala letak. Maknanya tak menghina malaikat, tak menjatuhkan kedudukan dia, tak bersangka buruk dengan malaikat, tidak memperlekehkan malaikat. Ada orang bercakap, dia takkan malaikat tak lena sah. Kan kita kata, hang jangan dok buat tak ketawa hala. Setiap yang hang cakap, setiap yang hang buat, Al-Quran kata malaikat tulis, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada yang keluar daripada mulut manusia melainkan adanya raqib dan atid. Kemudian apa dia lagi? Quran kata kiraman katibin. Malaikat yang kiraman katibin, mencatat, menulis setiap daripada apa yang kita buat. Kita duk rasa malaikat ni macam kita. Takkanlah 24 jam dia mengekor kita kata api, kan? Takkanlah dia boleh tengok semua benda. Takkanlah dia tak terlepas pandang. Takkanlah dia tak galik. Apabila kita ada keraguan, maknanya kita ada satu sangka buruk, kita ada satu prasangka tak elok pada malaikat, bermakna kita tak beriman dengan kehebatan dan kedudukan malaikat. Ini dia bukan CCTV. CCTV kita tutup habis, kan? Yang ketiga, kita percaya, beriman, yakin, menerima semua benda yang disebut dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan para malaikat. Beriman dengan kehebatannya, kedudukannya, sifatnya dan sebagainya. Maknanya apa yang Quran sebut, apa yang hadis, apa yang sunnah sebut, kita percaya. Dan yang terakhir, apabila kita beriman kepada malaikat, kita mestilah beriman dengan nama-nama malaikat. Kita beriman dengan adanya malaikat yang tinggi, adanya malaikat yang mulia berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Saya tak akan tengok malaikat manakah yang paling hebat, namanya, sifatnya, keagungannya, tugas dia. Dia punya kerja dia apa dia. Maknanya malaikat pun ada dia punya darajat. Ada malaikat yang hebat, first class, ada malaikat second class, ada malaikat yang rendah, ada malaikat biasa, ada malaikat yang awam. Macam kita kan. Para nabi, para salihin, syuhada, siddiqin, orang alim semua. Kita pun tak sama label kan. Ada orang yang atas, ada orang bawah. Malaikat pun macam tu. Okey. Seterusnya, daripada apa malaikat diciptakan? Bila kita tanya, manusia ini tanah, jin, setan, iblis, api. Malaikat, nur. Ini tuan-tuan tahu, banyak orang tahu. Ini pun satu lagi dalil yang menolak dakwaan bahawa iblis adalah malaikat. Tuan-tuan ingat tak dialog antara Tuhan dengan iblis? Tuhan tanya iblis, ma mana'aka id amartuk, pasal apa hang tak sujud apabila aku perintah? Ma mana'aka an tasjuda idza amartu, bila aku suruh hang sujud, pasal apa hang tak sujud? Apa jawapan iblis? Khalaqtani min nar, aku diciptakan daripada api. Material dia daripada api. Yang buat daripada api ni malaikat, manusia, jin. Mana satu? Manusia tanah. Khalaqtahu min turab, min tin. Engkau buat dia, Adam, daripada tanah. Manusia tanah. Malaikat daripada cahaya. Dalilnya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim. Khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Jadi manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya, jin daripada api.
Iblis daripada kategori jin. Jadi jin ni ada yang jahat. Yang jahat itulah iblis. Yang baik itu namanya jin baik. Kan? Membang tu semua, tu semua jin jahat. Kan? Yang duk main mengusik kita tu jin jahat. Jadi dia tak ada nama-nama pelik hantu ni, dia jin ya. Jin. Kan? Jin. Ada orang kata, "Dak ustaz, Saka tu jin lah nama ya." Dia kata, "Semalam saya nampak hantu apa? Dracula." Jin lah tu. Okey. Jumlah malaikat. Berapa banyak malaikat ni? Mudah fahamnya, tidak terhitung. Tidak ada jumlah yang tepat. Sebagaimana kita tak tahu berapa banyak manusia, kita tak tahu berapa banyak para nabi, para rasul, kita juga tak tahu berapa banyak malaikat. Kita tak tahu. Itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sikit beberapa sifat malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyatakan bahawa malaikat itu mampu bercakap, berbicara, dan pembicaraannya dapat didengar. Mereka boleh bercakap dengan Tuhan, para rasul dan manusia. Dia boleh bercakap dengan rasul, manusia, dia boleh bercakap dengan Tuhan. Timbul soalan, apa bahasa malaikat? Malaikat bercakap dalam bahasa apa? Bagaimana dia bercakap? Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana kita tak tahu bagaimana Tuhan bercakap, dalam bahasa apa Tuhan bercakap, demikianlah kita tak tahu bagaimana malaikat bercakap. Cuma kita beriman dia bercakap. Tapi adakah sama percakapan malaikat dengan manusia? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Cuma bila orang tanya, adakah malaikat itu bercakap? Ya. Dalilnya Suratul Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhan bercakap kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Mereka berkata kepada Tuhan, adakah engkau ingin menjadikan makhluk yang akan menumpah dan merosakkan dunia ini? Dalilnya, mereka berkata. Jadi daripada hadis ini menyatakan bahawa malaikat itu boleh bercakap. Seterusnya, malaikat mampu untuk menampakkan diri mereka, sama ada dalam bentuk asal ataupun dalam bentuk yang lain. Adakah kita boleh melihat malaikat? Ya. Jawapan dia, boleh. Adakah manusia boleh melihat malaikat? Ya. Jawapan dia, ya. Kita boleh melihat malaikat. Apa dalil yang ustaz buat kenyataan macam ni? Sahabat melihat malaikat ketika dia datang berjumpa dengan Nabi. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang, datang, kata Umar, satu orang laki-laki yang kami tak kenal rupa parasnya. Dia duduk dengan Nabi, bercakap dan bersoal jawab, sehingga kami kebingungan dan hairan. Setelah beberapa hari lelaki itu balik, Nabi bertanya kepada aku, "Atadri ya Umar man sa'il?" Adakah engkau kenal, wahai Umar, siapakah lelaki dalam majlis itu? Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Aku tak kenal dan aku tak kelih. Mana tak kelih ni dia tak pernah jumpa lah. Apa kata Nabi?
Innahu Jibril. Itulah malaikat yang hampa nampak, yang hampa kelih, yang hampa tengok mai bercakap dengan aku, yang hampa heran itu, dia adalah Jibril. Inilah dalil paling besar manusia boleh lihat malaikat. Tapi dalam bentuk bukan hakikat asal dia. Dalam bentuk tamthil disebut. Tamsil ni apa? Penyerupaan. Jadi ada kebarangkalian tak? Sambil kita duk balut buah harum manis, ada mamat mana mai teguk malaikat? Ada tak kebarangkalian tu? Ada. Tapi masalahnya kita tak. Jadi apa yang tuan-tuan duk kata tu, boleh jadi malaikat lah apa mai minta sedekah. Boleh jadi betul. Akidah itu tak salah. Perkataan itu tak bertentangan dengan akidah. Kan? Kita duduk makan dengan bini kita, tiba-tiba mai satu orang tua tak pernah kelih, mai minta sedekah kan. Kita pun bagi, beralih-beralih tengok tak ada. Kita pun kata kat bini kita, "Hai, cerin bulu roma, tah malaikat apa mujuk kita bagi." Boleh jadi Allah hantar untuk menguji kita sama ada kita ini orang yang bersedekah ataupun tidak. Boleh jadi kerana benda itu disebut dalam hadis. Bila kita kenal, kita belajar, baru kita yakin. Pentingnya ilmu itu memberikan ketenangan pada kita kan. Tak mustahil. Tak mustahil. Dan kebiasaan malaikat ini, apabila dia menyerupakan diri dia, dia menyerupai lelaki. Sebab apa? Kita berfikir, pasal apa dia jadi lelaki? Awak dia tak jadi perempuan? Ini timbul pula isu gender. Bias. Double standard. Malaikat pun belah lelaki. Masalahnya, kata ulama, yang dia nak pergi jumpa itu Rasul. Rasul tu lelaki. Kalau dia menyerupai lelaki, duk berdua-duaan dengan Nabi, no problem lah. Tapi kalau dia menyerupai perempuan, pi duduk sebelah Nabi, pi perapat paha dengan paha, pi letak tangan lagu hadis Umar tadi, mai laki-laki tu kata kalau dia menyerupai wanita, mai perapat lutut dia dengan lutut Nabi, letak tangan dia atas paha Nabi, perempuan. Jadi lagu mana? Loncat pok-pok tu. Jadi hal macam ni, benda-benda macam ni, semuanya telah diatur elok oleh Tuhan. Penyerupaan dia sebagai lelaki tak ada kena mengena dengan kedudukan lelaki lebih tinggi pada wanita. Tak ada isu. Cuma nak menyelamatkan daripada fitnah. Daripada fitnah. Sebab sahabat bila malaikat mai, bukan dia kenal. Dia bukan pakai name tag malaikat 001. Jibril, dia tak ada name tag, tak ada pengenalan diri. Dia tak tahu, mai-mai duduk dekat Nabi. Jadi semua benda ini telah pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tak perlu kita nak kecil hati, kan? Tak perlu nak berasa hati, tentak hati dengan malaikat lah, kan? Demikian juga malaikat pernah datang sebagai manusia untuk menguji Nabi Lut, kan? Malaikat mai handsome sebagaimana Allah cerita dalam surah Hud ayat 77 dengan 78. Kan kaum Nabi Lut ni jenis homoseksual, sodomi. Malaikat mai sebagai ujian, mai dalam segak tak tahu nak habaq. Kan? Jadi bila kaum Nabi Lut ni tengok laki-laki yang segak, pasal itu dalam Islam ni ada hukum amra. Ulama fiqh bincang, ada satu isu nama amra. Amra ni laki-laki yang jambu. Misai tak ada, janggut tak tumbuh, muka licin, segak. Pasal itu kita sayang juga yang licin-licin ni. Bagi ada pilah sorak dua. Tak mau bagi jadi amra. Pasal amra ni hukum dia apa? Tak boleh bercampur dengan perempuan, tak boleh bercampur dengan lelaki. Bukan tak boleh bercampur dengan perempuan, tak boleh bercampur dengan lelaki. Dibimbangi amra ni, kan? Jadi dalam kes Nabi Lut ni, depa mai ramai-ramai.
Malaikat mai dalam bentuk lelaki yang segak. Maka meneramlah kaum Nabi Lut nak pi goda, nak pi ambil lah kan. Sehingga Nabi Lut buat apa? Aku menawarkan anak-anak perempuan aku. Nabi Lut kata, hampa jangan duk kacau tetamu aku. Hampa jangan duk buat benda yang boleh mendatangkan azab Tuhan. Ini ujian. Hampa ambillah anak-anak perempuan aku. Gadis-gadis, anak-anak gadis aku ambil. Dia berkata, kami tak mau. Kami lebih berhajat, berkeinginan kepada lelaki. Allah Ta'ala turunkan azab pada Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Maknanya pernah datang dalam bentuk manusia kan? Dalam hadis disebut malaikat ini apabila dia datang, sebagaimana yang disebut dalam hadis Muslim, dia selalu menyerupai satu orang laki-laki. Zaman Nabi, bila dia nak menyerupa, dia selalu menyerupa satu orang laki-laki. Nama dia Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah. Dia ni laki-laki yang ada zaman Nabi. Malaikat buat muka dia menyerupa macam Dihyah ni. Pasal apa? Kata ulama, kerana Dihyah ini termasuk orang yang terkenal dengan ketampanan dan kesegakan. Handsome. Jadi bila dia mai jumpa Nabi tu, dia dalam bentuk Dihyah bin Khalifah. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Cuma kita ni nak hukum, nak kata, nak apa kata pasti kata malaikat, kita tak tahu. Umat pun tak tahu. Bila Nabi tanya, hang tahu tak siapa dia tu? Umat kata tak tahu. Bila Nabi habaq baru dia tahu. Jadi kita ni dengan umat ni tak payah duk habaq kot kan. Celah kaki dia pun tak ada kot. Jadi kalau umat pun tak tahu, takkan kita tahu. Dia kata umat Nabi tak tahu, umat binjai tahu. Umat kangak tahu. Kalau umat kangak tahu, hebat dia lebih pada umat Nabi ya kan. Jadi kita ni beriman kata dia boleh mai, tapi secara pasti. Macam kita sembang kawan kita, mari duk minum TO, makan goreng pisang, malaikat mai makan sekali. Orang macam ni isim. Dok, hang tak percaya ke kata malaikat boleh mai? Aku percaya. Dalam hadis sebut, dalam Quran pun habaq, depa boleh mai, depa boleh menyerupa, tapi depa tak tahu, kita pun tak tahu. Yang aku kata hang isim tu bukan malaikat mai tu, hang kenal. Pasal apa hang kata lagu tu? Kalau sahabat Nabi Umar pun tak kenal, aku pasti hang lebih daripada Umar tak kenal. Kan? Jangan pula tuan-tuan sekali kita habaq kita boleh mai, duk bawa buah tu. Hang tak pergi mayang Jumaat? Aku naik motor nak keluar mai dah. Malaikat kata hang duduk di rumah lah. Kita pun baru mengaji kata malaikat boleh menyerupa. Percaya. Dengar bagi habis dengar bagi habis. Dan pertama kali disebut dalam hadis Nabi SAW bertemu dengan para malaikat ni bila? The first time Nabi jumpa dengan malaikat. Di Gua Hira tu dah second dah. First time malaikat mai jumpa Nabi bila? Masa budak-budak ketika operation dada. Tak tahulah bypass ke apa ke. Itu first time. Ketika mana Nabi SAW duk main dengan beberapa orang budak-budak, kemudian datang malaikat. Nabi sebutlah hadis Bukhari, cerita pasal pembelahan dada dia. Itulah kali pertama Nabi jumpa malaikat. Dan dia tak tahu kata malaikat. Sebab di Gua Hira pun dia tak tahu. Takkan kita kali pertama jumpa tahu. Sehingga dia balik duk gelabah. Kita tuan-tuan bayangkan, kita jalan-jalan tiba-tiba mai satu makhluk kita. Sebab bila dia jumpa Nabi tu, dia jumpa dalam bentuk real. Sehingga Nabi gelabah. Balik pergi jumpa Khadijah, bawa pergi jumpa dengan Warakah. Dia cerita pi, Warakah tahulah pasal dah ada dalam kitab. Warakah kata, hadza namus. Tu nama dia Namus, Jibril. Dia ni yang mai jumpa Musa.
Maknanya hang ni setara dengan Musa, dilantik jadi rasul. Itu second time lah. First time dia jumpa masa kecil. Adakah malaikat ini akan mati? Of course, sudah pasti dia akan mati. Sebab dia makhluk. Malaikat maut, dia pun mati. Kan? Dia pun akan mati. Sebab itu disebut dalam hadis, apabila dia selesaikan semua tugas dia, cabut habis, ketika itu dia akan cabut nyawa dia sendiri. Dia merasai apa yang dia buat pada orang lain. Kan? Maknanya dia akan mati. Macam mana dia mati? Sebagaimana yang dia buat pada orang lain. Kesimpulannya, malakul maut adalah makhluk yang terakhir mati. Sebab apa? Kalau dia mati dulu, raya Hindu kita. Kan? Okey, jadi malaikat akan mati, ya. Tak ada siapa yang hidup. Yang kekal hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang tongkat dunia, kan? Adakah malaikat terikat dengan ibadah? Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW naik ke Baitul Ma'mur ketika peristiwa Mi'raj. Nabi melihat ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur, sebagaimana Baitullah, yang mana itulah tempat malaikat beribadah, yang sekali masuk 70,000 masuk dan tidak keluar. Jadi bayangkan, daripada zaman Nabi tengok, sebelum daripada itu sampai kita, berapa ratus ribu malaikat. 70,000 setiap hari masuk beribadah, dan mereka ini tidak keluar. Maknanya malaikat pun terikat, terpaksa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah malaikat juga apa dia? Ini kita sebut secara ringkas lah, tapi banyak disebut di sini. Malaikat ini, selain daripada dia beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur, ibadah dia yang lain yang disebut dalam hadis, dia berdoa. Ini salah satu ibadat malaikat. Dia berdoa untuk orang yang bersahur, dia berdoa untuk orang yang menyambungkan silaturrahim, dia berdoa untuk orang yang berpuasa, dia berdoa untuk orang yang menjaga kedua orang tuanya, dia berdoa. Ada golongan yang didoakan oleh malaikat. Dan dia juga, selain daripada berdoa, dia juga mengaminkan doa. Fa innal malaikata yu'ammin. Jadi kerja dia ni berdoa pada Allah untuk orang-orang tertentu, dan dia juga kerja dia mengaminkan doa kita. Itu ibadah. Sehingga kata Nabi, apabila kamu menyebut amin sekali dengan imam, malaikat akan mengaminkan apa yang kamu sebut, kan? Ini juga doa malaikat. Sedikit ringkas, tuan-tuan, kita tengok apa dia ni, tugas para malaikat yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas para malaikat. Yang pertama, menulis dan mencatatkan apa yang dilakukan oleh manusia. Itu salah satu daripada tugas dia. Dia menulis, mencatat apa yang dilakukan oleh manusia, baik ia adalah perbuatan yang saleh ataupun perbuatan yang maksiat. Makna soalan timbul ya tuan-tuan. Kerja dia tulis benda baik, kerja dia tulis benda jahat. Apa guna dia tulis? Ulama lontarkan satu soalan, apa guna dia tulis? Kan? Awak Tuhan tak tahu kalau dia tak tulis. Kan? Dia tulis ni untuk Tuhan balas ganjaran. Tak, kalau dia tak tulis, adakah Tuhan lupa? Adakah Tuhan lalai? Adakah Tuhan lupa? Adakah Tuhan lalai? Adakah Tuhan tak tahu? Soalan saya, apa guna malaikat kerja dia tulis?
jawapan yang disebut oleh ulama Islam, nak habaq pasal apa dia tulis, memberikan satu benda yang gerun kalau kita dengar, benda yang takut. Kata ulama, antara sebab kenapa Allah perintahkan malaikat untuk tulis adalah sebagai hujjah untuk manusia. Tulis bukan untuk Tuhan. Hang tak tulis pun aku tahu Tuhan habaq. Wallahu sami'un alim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu basirun bil ibad. Tuhan tahu apa yang semua kamu buat. Wallahu alimun bidzatis sudur. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada di luar, semua Tuhan tahu. Kan? Tuhan tahu. Maknanya dia tulis, dia catat itu bukan untuk Tuhan, tetapi sebagai hujah untuk nak tenyih kita. Sebab itu salah satu daripada proses yang berlaku di hari kiamat nanti apa dia? Diberikan buku. Tuhan lempak buku tu. Dia tak tengok, Tuhan tak tengok, bukan Tuhan buka. Tuhan tak cek dah, dia tahu semua. Kata Nabi, tidak jatuh satu daun di atas muka bumi melainkan dalam pengetahuan Tuhan. Sehelai daun jatuh, Tuhan tahu. Apatah lagi yang kita buat. Tetapi ditulis, dicatat apa yang kita buat. Tuhan nak suruh kita baca, hang jawab. Apa hang nak kata? Masa sekian, waktu sekian, tempat sekian, dengan siapa? Detail, report, tak jatuh setitik pun. Sebab itu Allah cerita tuan-tuan dalam Al-Quran. Allah sebut benda yang cukup menakutkan. Berkatalah orang-orang yang musyfiqun, celaka. Waihak, golongan-golongan yang maki diri mereka sendiri. Ma li hadzal kitab. Dalam Quran, kitab apa ini? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ada yang kami bagi daripada sebelah kanan. Semua yang malaikat tulis tu Tuhan bagi. Nah, ambil. Dan bila manusia ambil buku tu, manusia baca, manusia tengok, waktu ni sekian, 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 sekian. Apa perkataan manusia? Ma li hadzal kitab. Buku apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang kecil walaupun yang besar. Illa ahsaha. Melainkan dicatat oleh malaikat. Ketika itu tak ada orang yang boleh kalih, tak ada orang yang boleh bersilat lidah, melainkan ahsaha, ditulis oleh malaikat. Bila kita dengar antara tugas malaikat mencatat, sebenarnya satu ancaman, amaran di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi semayang dengan lawyer. Semayang dengan lawyer pula. Makan roti canai dengan lawyer. Kan? Manusia ni lekeh. Dia punya report. Dia ceritalah duduk makan roti canai dengan lawyer. Dia menyesal lah ni, dia menyesal lah banyak benda dia tak buat tak betul. Dia kata dulu dia biasa tolong satu orang. Kawan ni nak habang kita catatan manusia tu lekeh. Lemah. Dia kata dulu ni ada satu kes dia handle. Kawan tu bawa dadah. Bawa dadah. Boh lan seluar. Pulih cekuk. Bila pulih cekuk, pulih rampah dadah. Tapi pulih lupa ambil seluar. Jadi bila pok kawan tu sembang dengan lawyer yang sembang dengan saya tu, lawyer tu tanya, pulih ambil dia tang mana? Ambil lan seluar. Seluar tu pulih ambil tak? Dah seluar tu ada di rumah. Balik pi bakar. Lawyer tu kata balik pi bakar. Tu yang dia menyesal orang. Pasal dia pergi tolong benda jahat. Tak apalah dulu dia jahit. Dia kata balik pi bakar. Pak kawan tu balik pi bakar. Pagi nak kes tu, lawyer ni pi tak ada baca apa, tak ada prepare apa. Pasal dia tahu dah buang kes. Dia pi dekat pendakwa raya. Dia kata ambil tahu mana dah. Kami ambil dalam seluar. Ada tak ada dalam fail dia pasal dokumen ni
Polis pun ada, peguam pun ada. Dia tetap ada dalam fail gambar seluar. Tepuk tangan pendakwa raya. Masuk kes, buang. Kes tak ada seluar. Macam tu punya simple manusia boleh terlepas pandang. Selamat kawan tu. Tapi benda yang sama tak akan berlaku dengan Tuhan dan malaikat. Kita mungkin terlepas beberapa kali di dunia bila kita buat jahat, tapi dengan Tuhan kita tak akan lepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ni kita akan sambung lain kali kalau kita ada kuliah-kuliah khas di mana-mana, insya-Allah. Ada satu soalan, dia tanya, apa perbezaan antara syaitan dan iblis? Adakah mereka juga akan mati seperti manusia sebelum datangnya kiamat? Ya, semua akan mati sebelum datangnya kiamat. Tuan-tuan boleh refer surah Al-A'raf ayat 14 dan 15. Allah bagi tempoh sampai yauma yub'atsun. Ketika mana iblis tak mau sujud. Surah Al-A'raf cerita tentang Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk keluar daripada syurga, turun ke dunia. Antara permintaan iblis, tengok tuan-tuan, Quran ajak kita, iblis minta pun Tuhan bagi. Apatah lagi kalau orang kafir minta, boleh jadi Tuhan bagi. Ini kita nak faham kan. Iblis minta, dia minta pada Tuhan, Tuhan kabulkan doa dia. Jadi tak pelik kalau ada doa orang kafir yang benda baik Tuhan makbulkan kan? Mungkin kita buat nayah kat dia ke apa, dia minta kat Tuhan, Tuhan Allah lah, dalam arti kata, sebab orang kafir pun pada hakikatnya Quran cerita apa? Mereka juga minta kepada Allah. Dalam Quran sebut, apabila mereka senang, mereka minta pada berhala. Idza muttar, apabila mereka susah, mereka balik kepada Allah kan? Tapi kalau iblis kafir minta pun boleh, takkan kita orang Islam beriman minta? Tak dapat kan? Apa yang iblis minta? Diberikan tangguh hukuman itu, azab itu, sehinggalah dibangkitkan, hari dibangkitkan. Allah kata apa? Sesungguhnya kamu minal munzarin, termasuk daripada orang yang diberi tangguh. Jadi maksudnya hayat iblis, tempoh masa iblis, juga sebagaimana manusia, berakhirnya dunia ini, tamatnya riwayat alam ini, selesailah kehidupan mereka dan dibangkitkan semula untuk menerima hukuman yang Tuhan tangguhkan. Mereka ni dah selesai dah, cuma delay, lewat kan. Kita ni belum lagi, Tuhan akan hisab. Daripada ayat ini kata ulama, iblis dan syaitan dah tak melalui proses buku, kitab, sirat, timbang, tak ada dah. Dibangkitkan dan dicampak. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jins wal ins. Kami sediakan neraka jahanam itu untuk kami isi kebanyakannya daripada jin. Disebut jin menunjukkan yang pertama masuk ke dalam neraka adalah jin. Sebab apa? Sebab mereka ni hanya tangguh, hukuman jatuh dah. Kita ni lewat sikit. Sebab bila dibangkitkan, Tuhan akan hitung, kemudian barulah dijatuhkan hukuman. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya berkenaan dengan masalah hubungan kita dalam ibadah kita. Adakah hubungan hari-hari itu kita ada dengan malaikat? Malaikat ada hari-hari kerja dengan kita. Tang kita pula macam mana? Kita buat apa dengan malaikat? Adakah kita bagi salam tu apa, sebahagian daripada untuk malaikat contohlah. Itu yang maksud saya. Ada hubungan yang macam mana? Okey, malaikat ni dia doa kat kita, dia aminkan kat kita kan. Itu pihak dia kepada kita. Bagaimana pihak kita kepada dia? Kan? Pertama, malaikat tak memerlukan doa kita. Malaikat tak memerlukan doa kita. Sebab dalam hadis tidak ada riwayat yang menyebut Nabi mendoakan malaikat. Cuma bagaimana kita dengan malaikat? Apa yang kita bincang tadi, iman, yakin, percaya, menerima semua benda yang berkaitan dengan malaikat
itu tanggungjawab kita dengan malaikat. Kalau disebut malaikat itu sifatnya begini, kekuatannya begini, kehebatannya begini, perangainya begini, sifatnya begini, kelakunya begini, akhlaknya begini, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, kita sebagai manusia percaya. Sebab ada kelompok manusia yang kafir telah menyatakan sesuatu yang tak betul kepada malaikat. Tugas kita dengan malaikat ni tak banyak, beriman ya. Sebagaimana yang disebut oleh Nasrani, mereka mengatakan apa? Malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Malaikat ini adalah anak perempuan Tuhan. Isa anak Tuhan. Tuhan tu bukan ada lelaki-lelaki saja, dia juga ada anak perempuan. Dan anak perempuan Tuhan itu adalah malaikat. Daripada sudut ni ada beberapa kesalahan. Pertama, menyatakan malaikat itu ada jantina. Kedua, menyatakan Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Ini dakwaan yang salah. Sebagai orang beriman, selain itu kita kena jagalah. Jangan duk pergi kata malaikat itu asal daripada iblis, malaikat bantah cakap Tuhan, malaikat macam ni. Tak ada. Ini. Satu soalan yang terakhir ni masuk ni, dia tanya petang, kita jawablah. Kan? Dia kata ada orang kata Nabi sebut pasal orang Melayu dalam hadis. Betulkah dakwaan ini? Nabi sebut tentang orang Melayu. Kita orang Melayu menyayangi bangsa, mempertahankan bangsa merupakan ajaran Islam. Salah satu daripada perangai jahiliah menghina bangsa. Menghina ni mempelekehkan bangsa. Tapi menegur lain lah. Kalau kita kata orang Melayu ni malas, kita bukan menghina, kita menegur lain. Hina ni Melayu ni lekeh, Melayu ni benih tak bagi, itu hina. Nabi sendiri sebut tentang Quraisy, bangsa dia. A'immah min Quraisy. Nabi kata pemimpin daripada Quraisy. Sehingga ada ulama kata salah satu syarat nak jadi pemimpin kena bangsa Quraisy. Ada ulama kata tak, sebab masa tu bangsa yang paling Quraisy. Jadi kalau mai bangsa Congkia jadi pemimpin, orang tak heran sangat. Tapi kalau mai daripada bangsa yang jadi pemimpin, orang akan respect. Jadi Nabi sebut pemimpin Quraisy. Nak habaknya bangsa ni ciptaan Tuhan yang kita perlu sayang dan kita perlu jaga. Nabi puji satu bangsa nama Al-Ash'ariyin dalam hadis Muslim. Pasal apa? Perangai bangsa ni, mereka suka tolong menolong orang yang susah sesama bangsa. Ini Nabi puji. Bila mai musim kemarau tak ada makan, Al-Ash'ariyin ni buat apa? Dalam hadis Muslim, mereka himpun semua makanan, mereka kata siapa yang tak makan daripada kaum kita, mereka pergi bagi. Nabi duk perhati. Nabi kata mereka daripada aku daripada mereka. Maknanya Nabi puji perangai tu. Tapi untuk kita nak sebut, kata Nabi sebut Melayu dalam hadis ni, bukan masalah kita tak setuju Melayu, kita marah Melayu. Tak, Melayu bangsa kita. Kita bangga jadi orang Melayu. Antara yang hebatnya Melayu ni, dia Islam. Yang tak ada dalam mana-mana bangsa. Arab boleh jadi kafir, boleh jadi Islam. Tapi Melayu, kalau hang agama lain, title Melayu tu tak lekat. Itu hebat bangsa Melayu. Tang tu kita puji dari sudut dia pertahan akidah. Tarikh Melayu, agama Islam. Kalau dia Melayu, dia masuk Hindu, title Melayu tu gugur. Orang Melayu tak bang bagi. Dari sudut tu kita puji kan. Tapi untuk sebut, kata Nabi sebut, pasal ustaz ni pun dia banyak dah benda yang tak ketahuan hala dia duk sebut. Dia kata Nabi dah sebut tentang bangsa Melayu dalam hadis, iaitu Nabi menyebut tentang Bani Tamim. Bukan Tamim tu kicap. Tamim, mim panjang. Tamim
Bani Tamim ni asal daripada kabilah Arab. Arab ni dia ada Quraisy, ada Hudzail, ada Tamim, ada macam-macam pok kan. Yang kita duk dengar ujung-ujung tu kan, Al-Quraisy, al-apa tu kan. Itu bangsa dia. Nabi puji Bani Tamim. Nabi kata bangsa inilah yang akan berperang dengan Dajjal. Bangsa inilah yang hebat. Bangsa Nabi sebutlah hadis. Dia kata Tamim itu merujuk kepada Melayu. Yang mana tak ada mana-mana ulama hadis yang piduk tafsir macam tu. Tiba-tiba dia boleh nak sokong Melayu, tak apa, sokong. Kita pun tak ada masalah, benda baik kita sokong. Tapi janganlah exploit, ambil kesempatan di atas hadis Nabi. Pasal bila kita claim Nabi kata tak betul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, neraka. Cuih kok mana Tamim dengan Melayu? Tamim, ta tanah, mim Melayu. So Tamim mention apa dia, maksud dia tanah Melayu. Tafsiran ini jelas 360 melencong macam lautan selatan dengan Hindi tu. Jatuh pusimai, jatuh kau ni, terhempah, tertomuh, jatuh, pecah, kelai. Orang kata apa? Guna kesempatan hadis. Tadi ada satu cerita TV Hijrah, bagus cerita tu. Tajuk Al-Kadzab. Tuan-tuan tengok, kalau ada ulangan tengok. Dia tu mengaku jadi ustaz. Bagus buat cerita tu, satu benda yang kita boleh belajar. Saya tengok sampai habis. Orang telefon dia, tinggal semayang subuh, nak buat macam mana? RM20. Sebab apa? 2 rakaat. Lepas tu orang main minta ubat dekat dia. Berapa pengeras? Ikut umur ibu. Umur dia 49 RM49. Tapi kena double. Pasal apa tuan guru? Hari ni Ahad tak kerja. Kemudian dia dalam filem tu dia bawa main ayat lah, ayat Mahdi. Ayat Mahdi. Ayat ditawah, dibaca Quran, di sembahyang hajat apa semua. Lepas tu adalah pengikut dia main nombor ekor. Dia kata yang syirik itu apabila pergi minta kubur, apabila pergi keramat, aksiden motor pergi tengok nombor pelik, itu syirik. Tapi kalau nak buat yang betul, salat hajat. Lepas tu yang main nombor ekor tu kata dekat dia, macam mana tuan guru sembahyang hajat kami tak tahu? Berikan nombor itu kepada saya, nanti saya salat hajatkan. Cerita ni tuan-tuan, walaupun humor, benda hiburan lah, tapi ada mesej yang duk berlaku dalam negara kita kan. Golongan-golongan agama ni mengambil kesempatan di atas kejahilan orang awam. Jaga-jagalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.